Rupanya untuk maklumat ayah-ayah ibu-ibu yang hadir pada malam ni, yang main mengaji malam ni, rupanya malam 17 Ramadan ni yang kita sambut lepas ni, malam ni disebut sebagai malam nuzul Quran, wahyu yang pertama turun pada Nabi SAW. Ada yang mengatakan malam tersebut baginda diutus menjadi Rasul malam 17 Ramadan ni. Pasal wahyu yang pertama ni, malam tersebut Nabi SAW diutus sebagai Rasul untuk sampaikan dakwah. Rupanya ada satu pandangan ni, rupanya malam 17 Ramadan ni juga malam baginda dapat Iqra ni, rupanya malam ni tanda kiamat nombor 1 pula. Awak yang senyap nampak ya? Imam Qurtubi sebut di dalam tafsir beliau, rupanya surah ni, turunnya surah ni pada malam 17 Ramadan ni, rupanya ni tanda kiamat nombor 1 keluar atas muka bumi ni. Berdasarkan hadis, bu'istu ana wasa'ah kahataina, aku diutuskan dengan kiamat, kan Nabi sebut, Nabi tunjuk jari tengah. Rupanya 17 Ramadan malam baginda dapat wahyu ni, rupanya malam ni tanda kiamat nombor 1 keluar atas muka bumi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسولنا المصطفى وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه وأهل ملته ومن اهتدى اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الله تعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم. Terima kasih diucapkan pada Al-Fadil Ustaz Usam bin Datuk Paduka Syekh Badaruddin, Datuk Mursyid Diraja Syekh Badaruddin, yang dihormati Wakil Datuk Syekh Badaruddin bin Haji Ahmad, mantan Mufti Negeri Kedah Darul Aman, khususnya barisan tuan-tuan guru, barisan asatizah yang bersama pada malam ini, disebut sebagai taman daripada taman-taman syurga pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita, perhimpunan kita malam ni ada manfaat dan kebaikan dunia dan akhirat insya-Allah. Ayah-ayah, ibu-ibu, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, malam ni insya-Allah kita akan berbicara berkaitan dengan sedikitlah kenangan, sedikit peristiwa yang berlaku kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana peristiwa ini menjadi satu peristiwa yang kekal dalam lipatan sejarah. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَذَكِّرْ, dan berilah peringatan, فَإِنَّ الذِّكْرَ, sesungguhnya zikra ni boleh selalu kita dengar orang terjemah sebagai peringatan, tapi zikra juga kita boleh terjemah sebagai kenangan. وَذَكِّرْ, berilah peringatan, فَإِنَّ الذِّكْرَ, sesungguhnya kenangan berkaitan dengan apa yang telah berlaku sebelum ini, tanfa'ul mu'minin, dia memberi manfaat kepada orang-orang yang beriman. Jadi malam ni insya-Allah kita akan berbincang berkaitan dengan satu kenangan yang pernah berlaku kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerita ni setiap tahun kita akan dengar. Bila masuk bulan Ramadan, bila masuk tanggal 17 Ramadan, cerita ni selalu akan disebut. Boleh dikatakan setiap tahun kita akan sebut tentang isu ni. Jadi malam ni kita akan ulang benda yang sama. Mudah-mudahan ada perkara yang boleh kita kongsikan, ada perkara baru yang mungkin kita ketahui, dan mudah-mudahan perkongsian malam ini menjadikan kita semakin hampir dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin dekat dengan baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan. Ayah-ayah, ibu-ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, serta adik-adik yang ada pada malam ni, peristiwa nuzul Quran ataupun peristiwa penurunan wahyu yang pertama kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, peristiwa ni berlaku sewaktu Nabi SAW berusia 40 tahun. Ada pandangan yang mengatakan 40 tahun lebih. Tak apalah, 40 tahun lebih pun tak apalah. Sebelum hampir kepada usia baginda 41. Maknanya dalam lingkungan 40 tahun.
Dan peristiwa ni saya rasa semua sedia maklum, semua dah tahu belakang dah. Peristiwa ni berlaku di satu tempat yang sangat mulia, di Gua Hira di Jabal Nur. Yang mana Gua Hira ni lebih kurang 6 km daripada Mekah Al-Mukarramah, daripada Masjidil Haram sekarang lah. Lebih kurang 5 ataupun 6 km. Yang mana Nabi SAW dalam beberapa tahun, ada yang kata umur 35, ada yang kata start 36, tak apalah. Waktu usia baginda 35, 36, 37, 38, 39 tu, baginda SAW mula kita panggil berkhalwat ataupun berkhulwah, duduk seorang-seorang di gua tersebut. Sehingga Al-Imam Ibn Ishaq dalam sejarah beliau, dalam kitab sirah beliau sebut, beliau mengatakan Nabi SAW kalau dalam setahun ni pasti akan ada sebulan baginda akan duduk seorang-seorang berkhalwat di Gua Hira tu. Maknanya baginda bukan duduk di Gua Hira umur 40 naik duduk di Gua Hira kemudian dapat wahyu. Rupanya baginda duduk di Gua Hira tu dalam tempoh masa yang agak lama, bertahun enggak lah. Ada riwayat sebut hampir 5 tahun. Maknanya daripada umur 35 atau 36 baginda naik ke Gua Hira, duduk di sana. Duduk seminggu, duduk 2 minggu, balik. Kemudian nanti pergi pula. Kemudian lagi semakin hampir dengan umur 40, lagi dekat dengan 40, baginda lebih kerap berada di Gua Hira. Boleh faham tu dulu, kena faham tu dulu tu. Kan? Bukannya baginda SAW duduk di Gua Hira sehari. Ayah-ayah, ibu-ibu yang ada di sini, mungkin yang tuan-tuan guru kita tidak ada masalah, tuan-tuan guru lebih mengetahui isu ni. Bagi yang pernah pergi ke Mekah, pernah mendaki Gua Hira, pernah ragas naik Gua Hira tu, lah ada tangga senang kan? Lah naik tangga gitu lah kan? Yang orang Arab pun dia buat tangga tu, tak tahu lah bila tu nak siap pun tak tahu lah, buat simen banyak-banyak kan. Sekarang naik tangga menuju ke Gua Hira, sekarang kita naik pun penat, ragas naik Gua Hira tu lah pun penat, guna tangga penat. Cuba bayang baginda SAW dulu, baginda SAW daripada Masjidil Haram, daripada Mekah tu berjalan menuju ke Gua Hira. Bukan setakat baginda seorang, ada ketikanya Sayyidatina Khadijah datang ke Gua Hira tu, hantar bekalan makanan, hantar bekal. Dan pernah satu ketika Sayyidatina Khadijah panjat Gua Hira ataupun panjat bukit tersebut nak bagi makanan pada baginda SAW. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu mengatakan bahawa Allah Ta'ala berkirim salam kepada Sayyidatina Khadijah. Ada satu peristiwa, kalau siapa-siapa adik-adik perasan, Nabi SAW menyampaikan bahawa Sayyidatina Khadijah ni Allah Ta'ala kirim salam padanya. Peristiwa tersebut berlaku waktu Sayyidatina Khadijah nak naik Gua Hira, hantar bekalan makanan. Bukan senang, susah. Tak apalah. Bila Nabi SAW duduk di Gua Hira, setahun demi bulan sampai umur 40 tahun. Pada satu malam yang sangat agung, malam 17 Ramadan. Ni mengikut pandangan sebahagian ulama, dan kebanyakan ulama setuju dengan tanggal ni, dengan tarikh ni, 17 Ramadan. Pada malam 17 Ramadan berlakulah peristiwa yang kita semua sedia maklum. Nabi duduk ada di Gua Hira. Gua tu pun sempit dah. Adik-adik kalau ada rezeki nanti pergi Mekah, naik gua tu. Ruang tu sempit dah, dia tak lepas mana pun boleh masuk semayang seorang ruang dalam gua tu sempit. Pada satu malam tiba-tiba Nabi SAW didatangi malaikat Jibril. Yang ni saya rasa cerita ni ringkas-ringkas ni, semua tahu belakang orang ni. Saya nak kongsi dengan sahabat-sahabat berkaitan dengan Al-Quran tu sendiri. Hak ni sebagai mukadimah lah. Bila malam tanggal 17 Ramadan, malam tersebut malaikat Jibril datang. Dan saya rasa cerita tu semua sedia maklum. Malaikat Jibril suruh Nabi SAW baca, Iqra, baca. Ma Nabi qari, aku nak baca apa? Apa yang aku nak baca? Lalu malaikat Jibril peluk Nabi SAW. Peluk kali pertama. Lepas balik, suruh baca lagi, Iqra, baca. Nak baca apa? Ma Nabi qari, nak baca apa? Peluk kali kedua. Lepas kali kedua suruh lagi, Iqra, baca. Ma Nabi qari, aku nak baca apa? 3 kali kena peluk. Yang ni saya minta maaf banyak tu, saya lupa semua. Tak silap saya, Syekh Mutawalli Sya'rawi pernah ulas kenapa baginda SAW dipeluk 3 kali ni. Rupanya ada hikmah di sebalik peristiwa tu. 3 kali peluk tu ada rahsia dia, bukan saja-saja peluk 3 kali. Cuma kalau tanya saya malam ni, saya tak tahu, saya lupa semua. Minta maaf banyak, baca sekali ya benda tu. Tapi ada rahsia dia, kenapa peluk 3 kali tu. Jadi bila dipeluk 3 kali selesai,
Kemudian Nabi SAW dilepaskan, Malaikat Jibril lepas. Malaikat Jibril ni, ayah-ayah ibu sekalian semua sedia maklum, no? Malaikat Jibril, malaikat yang paling besar, ataupun malaikat yang disebut sebagai ketua malaikat. Malaikat Jibril setiap hari mandi dalam sungai di syurga. Yang ni ada dalam Mustadrak Imam Hakim. Mandi dalam syurga. Malaikat Jibril kan ada 600 sayap 600. Satu sayap dia, kepak satu dia, tutup timur barat. Kepak satu, tutup timur. Kalau kepak 600, wallahualam. Malaikat Jibril mandi dalam sungai dalam syurga. Bila dia angkat, setiap titih ayak yang turun daripada sayap dia, semua jadi malaikat. Yang mana malaikat, wallahualam. Tu, setiap titih. Jadi malaikat Jibril yang begitu besar, wallahualam, tak tahu nak cerita. Malaikat Jibril bila lepaskan Nabi SAW, peluk 3 kali lepas. Masa itulah malaikat Jibril membaca wahyu Allah yang pertama untuk Nabi SAW ketika tu. Ayat ni saya rasa semua duk ngapai belakang. Iqra, baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Surah Al-Alaq 1 sampai 5. Saya rasa semua tahu belakang cerita ni. Dan ulama mengatakan itulah ayat yang pertama, itulah bahasa mudah wahyu yang pertama turun pada Nabi SAW. Saya baru ni mengajak di Penang, tapi bukan tajuk Al-Quran lah, tajuk berkaitan dengan tanda kiamat. Rupanya untuk maklumat ayah-ayah ibu-ibu yang hadir pada malam ni, yang main mengaji malam ni, rupanya malam 17 Ramadan ni yang kita sambut lepas ni, malam ni disebut sebagai malam nuzul Al-Quran. Wahyu yang pertama turun pada Nabi SAW. Ada yang mengatakan malam tersebut baginda diutus menjadi Rasul, malam 17 Ramadan ni. Pasal wahyu yang pertama ni, malam tersebut Nabi SAW diutus sebagai Rasul untuk sampaikan dakwah. Rupanya ada satu pandangan ni, rupanya malam 17 Ramadan ni juga, malam baginda dapat Iqra ni, rupanya malam ni tanda kiamat nombor 1 pula. Awak yang senyap nampak kaya? Imam Qurtubi sebut di dalam tafsir beliau, rupanya surah ni, turunnya surah ni pada malam 17 Ramadan ni, rupanya ni tanda kiamat nombor 1 keluar atas muka bumi ni. Berdasarkan hadis, bu'istu ana wasa'ah kahataina, aku diutuskan dengan kiamat, kan Nabi sebut, Nabi tunjuk jari telunjuk, jari tengah. Rupanya 17 Ramadan, malam baginda dapat wahyu ni, rupanya malam ni tanda kiamat nombor 1 keluar atas muka bumi. Maknanya tanda kiamat keluar atas muka bumi ni 1400 tahun lebih lah. 1454 lah, 1453, 1450 tahun lebih lah keluar atas muka bumi. Yang orang kita hari ni duduk balik je. Oh ya, senyap nampak ke? Boleh noh, insya-Allah noh. Baik, balik pada tajuk. Nabi SAW bila peluk dapat wahyu yang pertama, Iqra. Hak ni saya rasa cerita ringkas-ringkasan ni. Bila dapat wahyu yang pertama, baginda SAW turun balik, turun ke daripada Gua Hira tu, balik ke rumah, balik duk ketak-ketak. Bila sampai di rumah Nabi SAW, Sayyidatina Khadijah ada dalam rumah masa tu. Nabi SAW tak cakap banyak, Nabi semua sebut zamiluni, selimutkan aku. Dan Sayyidatina Khadijah pada masa tu sangat taat kepada Nabi SAW. Sepatah tak cakap, apa pun tak kata, ambil selimut ya. Yang ni saya pernah mengaji dulu, wallahualam, tak ingat dalam sirah Ibn Hisham ataupun kitab yang lain, saya minta maaf lah. Rupanya ibu-ibu di belakang boleh ambil noh. Yang ni saya duduk belajar dalam kuliah lalu orang kan. Rupanya antara kelebihan yang ada pada Sayyidatina Khadijah ni, kalau boleh kita bakal ambil noh. Selain daripada ketaatannya, selain daripada kebaikan dia, selain daripada pengorbanan, selain daripada yang banyak-banyak tu lah. Rupanya antara kelebihan yang ada pada Sayyidatina Khadijah, nombor 1, Sayyidatina Khadijah ni seorang wanita yang pandai menguruskan diri. Itu nombor 1. Jadi kita boleh ambil lah. Ibu-ibu boleh abang ke anak-anak. Rupanya pengurusan diri itu penting. Jaga diri itulah, bahasa kampung kita ni jaga badan lah. Seorang wanita yang pandai menguruskan diri, pandai jaga badan lah, tu bahasa mudah dia. Dan rupanya penting lah. Sehingga disebutkan Sayyidatina Khadijah waktu meninggal dunia, badannya masih seumpama orang muda. Kulit tu nampak macam kulit orang muda.
Lepas tu kalau boleh ibu-ibu yang ada di belakang boleh kot pakai abang kat anak-anak kan. Rupanya penampilan kena jaga kan. Kadang rambut, kadang tahu macam-macam tu suruh ulah banyak. Ulah leceh tajuk ni. Cuma nak bagi tahu yang tu lah, tu satu. Yang kedua, Sayyidatina Khadijah ni antara kelebihan beliau sangat menjaga mulut, pandai jaga mulut. Pertuturan bahasa kampung kita ni pandai jaga mulut lah. Dalil dia mudah, boleh tengok waktu peristiwa Nabi balik dari Gua Hira. Nabi SAW balik daripada Gua Hira, Nabi cuma sebut selimutkan aku, selimutkan aku. Sayyidatina Khadijah ambil selimut. Ibu-ibu cuba bayang lah, macam ni lah bahasa mudah lah. Cuba bayang kalau kita duduk di tempat Sayyidatina Khadijah, bayang je lah. Suami kita balik dalam keadaan ketak-ketak tu, balik pula kadang luka sikit, balik nampak muka pucat, balik dengan peluh-penuh di muka. Agak-agak kita kata apa? Kan? Sampai buka pintu tu, kita tengok lelaki kita macam tu, agak-agak kita kata apa? Dek-dek faham tak? Tak faham, you know? Tak menikah, tim nikah faham. Tak usah benda lebih, faham tajuk ni. Agak-agak kalau suami kita lah balik dalam suasana macam tu, balik perangai macam tu, keadaan macam tu, agak-agak kita kata apa? Macam-macam kita kata, paling tidak kita kata, ni awak ni abang, pasipor ni awak ni abang, senyap lah ni. Suami pula masuk kata, selimut aku ni. Selimut kan? Tolong selimut kan? Suruh selimut pergi ambil, memang ambil, tak ada masalah, pergi ambil selimut tu. Tapi mulut sama naik dengan selimut tu. Sambil duduk selimut tu, ni awak abang pasipor ni, cakap lah, awak duduk senyap je ni, kenapa ni? Tengok. Duk pi lagi. Kata orang duk habak dah, ni duk ragas juga. Memang kena kan. Tapi Sayyidatina Khadijah tak tu. Suami minta suruh selimut, ambil selimut ya. Sampai satu tahap Nabi SAW dah jadi stabil, Nabi elok selesai lega sikit. Baru Sayyidatina Khadijah tanya. Bila tanya pada Nabi SAW, ringkas-ringkas tu, bila Sayyidatina Khadijah tanya, cuba tengok Nabi jawab apa. Nabi cerita berkaitan dengan didatangi malaikat Jibril, dapat wahyu yang pertama di Gua Hira macam ni. Cuba tengok jawapan Sayyidatina Khadijah tu. Jawapan tu mahal tu. Kan Sayyidatina Khadijah sebut, wallahi demi Allah, kamu adalah seorang manusia yang suka bantu orang, kamu seorang manusia yang suka ambil berat pada anak yatim, kamu adalah manusia yang suka buat baik, Allah tak akan mensia-siakan kamu. Cuba tengok kalam tu. Siapa ada kita? Yang ni yang kita nak kena ambil. Tu yang kata tadi buat contoh kan. Suami balik tengok, bila dia cuba bayang dah balik tadi duk tanya dah kenapa. Cuba kalau suami abang lah, suami kata tak sah aku kono tak beli si lemak tu, habis beli tu kono balik tak perasan kereta tu main belah. Ni si lemak tu pelanting masuk dalam sungai, tak ada lah. Dalam contoh kan, suami pula duk cerita aku tu, suami kata kono tadi kereta tu belah kan, dia betul terbalik si lemak hilang, tak ada lah. Agak-agak ibu-ibu kata apa pula, agak-agak ayah lah, agak-agak bini kita kata apa? Macam-macam ni, duk elak lah, tu lah orang duk kata bawa motor tengok kan, ni bawa motor tak tengok kereta punya besar tak nampak apa nampak tu. Rupanya bukan nak bagi perkataan, bukan nak kata perkataan yang menyenangkan hati dah orang. Dia tembak lagi sudah. Ya. Tak apa, bini saya dengar dia pergi. Kan, hak main malam ni tak ada awak macam ni noh. Kan? Tak ada awak noh. Tak, kalau boleh tiru perangai ni. Tu yang kata kenangan ni dia memberi manfaat pada orang beriman. Ambil kenangan ni. Sayyidatina Khadijah sangat menjaga mulut. Sangat menjaga. Selesai. Bila Nabi SAW cerita, Sayyidatina Khadijah pujuk dengan perkataan yang menyenangkan hati, cakap benda-benda seronok. Akhirnya Sayyidatina Khadijah bawa Nabi SAW jumpa dengan Waraqah bin Naufal. Ada pandangan mengatakan Waraqah bin Naufal ini dia ahlul fatrah. Maksud dia orang yang insya-Allah syurga Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan Waraqah bin Naufal ni sahabat. Tapi dia meninggal dunia sebelum baginda sallallahu alaihi wasallam menyebarkan dakwah Islam. Tak apalah. Awak jumpa Sayyidina Waraqah, jumpa Waraqah bin Naufal.
Ni sepupu Sayyidatina Khadijah. Kan Nabi SAW cerita peristiwa tu sekian pada Waraqah bin Naufal. Akhirnya Waraqah bin Naufal mengatakan, peristiwa yang berlaku pada kamu ni wahai Muhammad, ataupun yang datang kepada kamu ni Muhammad di Gua Hira adalah Jibril yang dulu pernah datang kepada Nabi Musa AS. Yang datang jumpa kamu ni Jibril. Jibril ni juga dulu pernah datang jumpa Nabi Musa AS. Yang ni saya rasa cerita ni semua senyap kita ulang-ulang balik bagi ingat-ingat dia. Dan Sayyidina Waraqah sebut, kalau aku masih hidup, aku akan membantu mempertahankan kamu. Kalau aku duk ada lagi, aku pertahankan kamu. Kalau aku hidup lagi, aku akan tolong kamu. Tapi rupanya umur beliau tak panjang. Selepas pada tu, Waraqah bin Naufal meninggal dunia. Tu cerita berkaitan dengan isu peristiwa nuzulul Quran. Peristiwa mula-mula Al-Quran diturunkan pada Nabi SAW. Sampai ke situ. Saya saja cerita dulu, kita nak ambil habuan kita ni. Ni kita cerita dulu bagi nampak jalan. Kan? Cerita-cerita ni pun kena ambil perhatian tak no? Pasal orang kita lah sakan. Minta maaf no? Kita sekarang hidup pada zaman fitnah. Peristiwa-peristiwa yang jadi pada Nabi SAW ni, banyak orang kita tak perasan. Ayah-ayah duduk belah Kodiang okey. Alhamdulillah, pondok banyak, Ustaz Tafi banyak, sekolah banyak. Kami duduk belah sana. Saya duduk belah Penang apa ni. Kadang-kadang kita tanya simple lah. Kita tanya isteri Nabi SAW nama apa? Tak tahu. Kita tanya gua tempat Nabi SAW dapat wahyu pertama, gua apa? Bukan soalan hak besar-besar, bukan soalan berat-berat. Tanya benda basic je. Tanya surah apa hak turun pertama sekali pada Nabi SAW. Tak tahu. Ada satu jumpa tu, hak tu lagi sekan, tanya rukun Islam ada berapa? Tak tahu. Rukun Islam tak tahu. Ngeri. Lepas tu kena dengar juga isu-isu macam ni. Kena dengar juga cerita-cerita yang seumpama ni walaupun cara ringkas. Sebab nak bagi ingat balik, nak bagi kenang balik. Kadang ada setengah orang nama Waraqah bin Naufal pun dia tak pernah dengar. Dia tanya siapa dia. Jadi Waraqah bin Naufal, saya dah sebut dah tadi, meninggal dunia sebelum Nabi SAW dapat wahyu untuk sebarkan. Baik, selesai. Bila Nabi SAW selesai mendapat wahyu yang pertama, lepas tu terputus wahyu untuk satu tempoh masa lama. Ada kata 6 bulan, ada kata lebih sikit lah. Tak apalah. Maknanya wahyu tak turun yang kedua. Bila wahyu yang kedua ni tak turun, Nabi SAW sehati. Nabi naik ke Gua Hira, turun. Tak ada. Wahyu tak ada. Tak diturunkan wahyu. Jadi Nabi SAW sehati. Rupanya selepas beberapa bulan tak dapat wahyu yang kedua, kemudian turun wahyu yang kedua berkaitan dengan surah Allahumma salli ala Muhammad. Ada yang mengatakan surah surah Nun. Nah, surah Nun wal qalami wama yasturun. Kemudian turun pula surah Al-Muddathir, kemudian turun pula surah Al-Muzammil. Turun surah-surah tu. Tu di antara surah-surah yang awal yang turun pada baginda sallallahu alaihi wasallam. Leno, lepas tu ceritalah berkaitan dengan isu penurunan wahyu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian wahyu turun pada baginda SAW ni semua sedia maklum 23 tahun. 23 tahun. No? Turun 23 tahun berdasarkan cerita, berdasarkan peristiwa, berdasarkan suasana, keadaan. Apa saja yang berlaku sepanjang 23 tahun tu, ada dalil, ada ayat Quran yang turun menceritakan, menjelaskan apa yang sedang berlaku tu. Itu lebih kurang 23 tahun. Turun cara berperingkat-peringkat. Jadi Al-Quran yang turun kepada Nabi SAW ini, dia turun berperingkat 23 tahun. Itu selesailah. Itu kita tak payah bincang panjang. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, saya tak mau cerita sangat berkaitan dengan sejarah yang sedang berlaku ni. Cuma kita nak sebut malam ni, kita sekarang berada pada satu zaman yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan Al-Quran ini dipelihara sampai sekarang. Ini sampai kiamat akan dipelihara. Dan bila Al-Quran sekarang berada dengan kita, menjadi tanggungjawab kita hari ini untuk menjaga Al-Quran. Menjadi tanggungjawab kita hari ini untuk beramal dengan ajaran Al-Quran. Paling tidak, jadikan Al-Quran sebagai pendamping dalam kehidupan kita. Saya nak kongsi dengan ayah-ayah baru sekalian sikit lah malam ni. Ni ada satu kitab yang saya dapat di Indonesia. Kitab ni sebab tu saya ziarah satu pesantren di sana bersama dengan Al-Fadil Tuan Guru Syekh Fahmi Zamzam.
tahun 2018 hari tu. Kitab ni disusun oleh Kiai Ali bin Hasan Bahrun, yang mana beliau merupakan seorang kiai di Indonesia, di sebuah pesantren. Saya tak ingat nama pesantren beliau, tapi beliau telah meninggal dunia. Meninggal dunia usia muda. Jadi yang bagi kitab ni adalah anak murid beliau. Beliau menghimpunkan nasihat-nasihat yang beliau pelajari. Dia mengaji dengan Habib Zain bin Sumaid. Ni antara ulama besar yang masih hidup sampai sekarang di Madinah Al-Munawwarah, ada di Madinah. Cuma Habib Zain sekarang kena tahanan berkurung di Madinah. Tak bebas di Madinah. Jadi Kiai Hasan Bahrun ni belajar dengan beliau, dan Kiai Hasan ni himpunkan balik pengajian-pengajian Habib Zain, cerita-cerita yang dikongsikan oleh Habib Zain, apa-apa benda yang disebut oleh Habib Zain, beliau himpun buah dalam kitab ni. Dan malam ni saya nak kongsi sikit dengan ayah-ayah sekalian berkaitan dengan apa yang ada dalam kitab ni. Apa kita ambil pengajaran berkaitan dengan Al-Quran. Rupanya antara kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada orang yang berdamping dengan Quran ni, Quran kena baca. Yang main mengaji malam ni saya rasa tak payah bincang panjang lah, semua hafal Quran dan sebagainya. Rupanya kitab suci Al-Quran ni adalah sebuah mukjizat, satu mukjizat yang kekal sampai sekarang. Inilah mukjizat yang masih kekal dengan kita daripada baginda SAW. Mukjizat lain semua tak ada dah, tapi Quran masih ada dengan kita. Inilah satu-satunya mukjizat yang terakhir. Cuma Nabi SAW berpesan kepada kita, antara perkara yang boleh kita ambil sikit Qala Rasulullah SAW, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Hadis ini kita boleh rujuk di dalam Syu'abil Iman, Imam Baihaqi, dan hadis ini boleh ditengok, boleh dirujuk dalam kitab Nasihat Agama Wasiat Iman, pun ada disebut oleh Imam Abdullah Alawi Al-Haddad. Nabi SAW bersabda, afdalu ibadati ummati, seafdal-afdal. Maksud dia, amalan yang terbaik di kalangan umat aku ni, di dalam umat aku ni, adalah tilawatul Quran, adalah membaca Quran. Ini satu. Rupanya antara amalan yang agung atas muka bumi ni, antaranya kita membaca Al-Quran. Sebab itu ayah-ayah, ibu-ibu yang hadir pada malam ni, adik-adik, Quran baca kan? Ngapai Quran selesai. Yang mana yang hadir pada malam ni, kita nak minta kalau boleh tolong jadikan Al-Quran sebagai pendamping dalam kehidupan kita. Tolong baca Quran. Nak minta tolong itu ya. Pasal yang mengaji malam ni level macam-macam ni. Ada level guru, ada level pelajar, ada level orang apa kita panggil orang awam lah macam saya ni. Jadi ada banyak level, jadi kita nak kena raikan ke semua level ni. Antara poin yang pertama sekali, Al-Quran perlu dibaca kerana dia adalah amalan yang paling utama. Satu. Dan rupanya orang yang dapat nikmat baca Quran banyak ni, dapat nikmat baca Quran banyak. Ada satu hadis yang Nabi SAW sebut pada kita, hati-hati dengan hadis ni Baginda bersabda, man qara al-Quran thumma ra'a anna ahadan utiya afdala mimma utiya faqad istasghara ma 'azamahu Allah Ta'ala. Hadis ni diriwayatkan oleh Al-Imam Abdul Rahim bin Husain Al-Iraqi pun sebut, mengatakan hadis ni walaupun kedudukan dia dhaif, kita boleh ambil sebagai satu pengajaran lah. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca Quran kemudian thumma ra'a, kemudian dia tengok, dia nampak, dia rasa anna ahadan, sesungguhnya ada orang lain, utiya afdala mimma utiya, seseorang yang Allah Ta'ala bagi rezeki, dia boleh baca Quran pagi, petang, siang, malam, boleh baca Quran, hidup dia kira dengan Quran ya Ustaz. Pagi baca Quran, tengah hari baca Quran, malam baca Quran, boleh hafal Quran, berdamping dengan Quran, hidup dia kira dengan Quran ya. Allah Ta'ala bagi kepada dia nikmat duduk dengan Quran, tiba-tiba dia nampak orang lain punya nikmat jauh lebih besar. Dia tengok orang lain dapat nikmat sekian-sekian, dia rasa hebat dia dapat nikmat lebih daripada kita. Oh, dia tu dapat nikmat harta lebih daripada kita. Oh, dia ni dapat nikmat lebih daripada kita. Dia dapat nikmat berdamping dengan Quran, tapi dia nampak orang lain dapat nikmat mereka lebih besar daripada nikmat dia. Rupanya Nabi SAW mengatakan, faqad istasghara ma 'azamahu Allah. Orang ni sebenarnya dia sedang peleceh nikmat besar yang Allah Ta'ala dah bagi kat dia. Dia sedang peleceh nikmat besar yang Allah Ta'ala dah kurniakan pada dia. Tuhan tak bagi kat dia nikmat lain, Tuhan bagi dia berdamping dengan Quran dia.
Rupanya nikmat tu cukup besar bagi dia dunia sampai akhirat, tapi dia tak nampak nikmat besar tu, dia duk nampak nikmat lain. Orang ni dikira peleceh nikmat Tuhan. Lepas tu adik-adik yang ada di sini hafal Quran, apa yang elok. Yang hadir pada malam ni menghafaz Al-Quran, apa yang elok. Yang main mengaji malam ni tak hafal Quran, Ustaz, kami baca Quran, baca apa elok. Baca lah. No. Tambah sekarang kita berada di bulan Ramadan. Hak ni saya rasa tutup guru kita duk cerita belakang dah. Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu. Imam Abu Hanifah ni salah seorang daripada 4 orang yang angkat takbir sembahyang 2 rakaat ni, tapi habis 30 juzuk. Habis 30 juzuk. Angkat takbir Allahu Akbar dalam kitab Mustazraf fi Fanil Mustatraf ada 4 orang. Angkat takbir Allahu Akbar 2 rakaat 30 juzuk selesai. Berkat masa Allah Ta'ala bagi, berkat mereka dengan Quran. Salah seorang dia Al-Imam Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah. Dan adik-adik, ustaz saya adik-adik tahu kan, Imam Abu Hanifah meninggal dunia di tempat yang mana dia khatam Quran di situ hampir 7,000 kali. 7,000 kali khatam Quran, dan dia meninggal dunia di tempat dia khatam Quran tu. Sehari sekali habis 30 juzuk 2 rakaat. Dan tak silap saya ada 4 orang yang disebut dalam sejarah, 4 orang. Sayyidina Uthman seorang, Al-Imam Abu Hanifah 2 orang, Sayyidina Tamim Ad-Dari. Kalau siapa pernah dengar cerita pasal Dajjal, kan Dajjal apa, ada sahabat Nabi naik kapal apa semua tu pelanting di satu pulau, kemudian nampak ada binatang apa, tak tahu kepala, tak tahu ekor, bulu lebat tu. Lepas tu duk cakap dengan binatang tu kata ada orang tunggu dalam gua, masuk dalam gua, tengok duk kena ikat tu. Tu Dajjal, hak kena ikat tu Dajjal. Tapi sahabat yang jumpa dengan Dajjal tersebut adalah Sayyidina Tamim Ad-Dari. Ni antara sahabat yang 2 rakaat sembahyang 30 juzuk selesai. Allah Ta'ala bagi berkat. Dan yang keempat, Sayyidina Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair ni adik-adik nanti cari cerita dia. Cari cerita dia, baca cerita dia. Kadang cerita-cerita ni dia jadi tentera Allah yang menggugah hati kita. Dia boleh ubat hati kita. Cari cerita-cerita macam ni. Sa'id bin Jubair, orang yang last kali dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Sa'id bin Jubair juga antara manusia yang angkat takbir Allahu Akbar 2 rakaat 30 juzuk selesai. Betul ni orang-orang yang dapat nikmat yang sangat besar. No, tambah kita bulan Ramadan ni. Kalau boleh ambil benda ni. No, insya-Allah. Lagi Ustaz, Imam Syafi'i sama juga bulan Ramadan 2 kali habis Quran, siang sekali, malam sekali. Yang ni saya rasa cerita-cerita ni semua orang duk sebut selalu dah, berkaitan dengan Quran, berkaitan dengan pembacaan Quran oleh para ulama terdahulu. Ayah-ayah, ibu-ibu dirahmati Allah SWT sekalian, ada satu cerita yang menarik yang saja nak kongsi lah malam ni sikit no. Tak boleh apa ada disebutkan. Kan ada satu orang perempuan, ni cerita zaman Abdullah bin Mubarak. Nak sebut kata kita kalau boleh jadi macam ni, Allahu Akbar. Hidup dia sentiasa dia mulim dengan Quran. Hidup dia kira dengan Quran je. Ada satu orang perempuan, dia sesat tengah padang pasir. Ada seorang ulama lalu di kawasan padang pasir tu lah. Nama ulama ni Al-Imam Abdullah bin Mubarak. Ni antara ulama awal pada Imam Syafi'i lagi, Abdullah bin Mubarak. 180 Hijrah tak silap saya lahir. Ataupun sebelum tu lagi lah. Nah, waktu Imam Abdullah bin Mubarak berjalan tengah padang pasir, tiba-tiba nampak makcik tu seorang, duduk seorang-seorang. Abdullah bin Mubarak tanya, makcik buat apa sini seorang-seorang ni? Duduk kat sini buat apa ni? Makcik tu jawab, tapi dia jawab guna ayat Quran. Tu yang menarik tu. Makcik tu jawab, faman yahdillah fala mudhillalah. Siapa yang dapat petunjuk, maka dia takkan sesat. Dia nak abang apa Ustaz? Dia nak abang kata dia sesat. Sesat. Imam Abdullah yang tanya pula ulama besar, tak ada masalah cerita baca ayat Quran tu faham terus ya. Dia tanya makcik sesat apa hari lah? Makcik tu jawab, salayalin sawiyah. 3 hari. Dia nak abang kata sesat 3 hari lah.
Makcik nak pergi mana ni? Dia kata, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Rupanya dia nak abang, dia daripada Mekah nak balik pergi Palestin tu. Kemah macam ni? Jawab guna ayat Quran ni. Kan? Adik-adik kalau hafal Quran boleh jawab macam tu kemah. Kan? Lepas ni orang tanya, mau jawab menggunakan ayat Quran. Dan orang yang boleh jawab guna ayat Quran ni, orang yang betul-betul mahir dengan ayat Quran, dia yang boleh jawab macam tu. Walaupun kita hafal Quran, tapi kadang orang tanya, kita tak boleh nak jawab soalan tersebut menggunakan ayat Quran. Tak boleh. Melainkan orang yang betul-betul reti, betul-betul faham, betul-betul mahir. Itu adalah dialog. Ada lebih kurang 40 kali kot dialog tu. Imam Abdullah bin Mubarak sembang, last kali kata, tak apa makcik naik dengan saya lah. Makcik naik apa tunggangan saya ni. Saya bawa makcik jumpa rombongan. Kan? Tak apalah, makcik tu ucap terima kasih. Tapi guna je Quran juga. Yang tu saya tak apa. Minta maaf yang banyak. Masa makcik tu nak naik unta tu, nak naik kenderaan tu, nak naik tunggangan tu lah. Makcik tu sound Abdullah bin Mubarak. Dia kata, wa qul lil mu'minina yaghudduna min absarihim. Habaq pada orang beriman, suruh tunduk pandangan. Kemaham. Kan? Abdullah bin Mubarak pun tunduk, tak apa, makcik tu pun naik. Masa naik atas unta tu, sambil duduk berjalan, zaman dulu mana ada radio. Kan? Radio apa pun tak ada. Sambil duduk berjalan tu, Abdullah bin Mubarak menyanyikan beberapa bait syair. Sambil duduk berjalan tu sebut syair lah. Syair Arab. Kan? Makcik di belakang sound tu makcik tu kata, faqra'u ma tayassara minal Quran. Faham ayat tu? Maksud dia apa? Bacalah apa-apa pada Quran. Maksud dia, bacalah Quran, duduk nyanyi. Tu senang bahasa. Tu duduk baca syair, baca Quran. Bila sembang lama sikit, lain kali Abdullah bin Mubarak ni tanya, makcik, ni saya ringkas-ringkas tu, makcik kahwin ke? Kan betul ya? Saya terjemah bahasa Melayu ya, pada dialog tu dalam bahasa Arab, translate Melayu. Dia tanya, makcik kahwin ke? Saya tengok nampak hebat ni, seorang wanita yang sangat hebat, daripada awal jawab guna ayat Quran ni. Makcik kahwin ke? Makcik tu jawab, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya' in tubda lakum tasukkum. Faham apa maksud dia tu? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tas'alu an asya', jangan duk tanya tentang satu-satu perkara. In tubda lakum, kalau kamu diberikan jawapan, kalau dapat jawapan, tasukkum, nanti kamu jadi susah. Bahasa kampung kita bagi senang faham, selalu tanya soalan tu. Kan? Kalau kata tak kahwin lagi, kamu jadi syok pula. Kalau abang kahwin lagi, kecewa pula. Selalu tanya. Tapi jawapan tu kemah. Lah kali bila sembang lama macam tu, Abdullah bin Mubarak kata, makcik, cakap biasa sudah. Cakap biasa sudah lah. Maksud dia, makcik cakap biasa sudah lah. Tak payah duk cakap guna ayat Quran. Makcik tu jawab balik, tapi jawab guna ayat Quran juga. Dia jawab apa? Wa ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Apa sahaja yang keluar daripada mulut yang dilafazkan, ada raqib dan atid yang mencatat dia. Boleh? Oi, pakai senyap nampak ke? Boleh kot, no? Ringkas cerita, makcik tu apa jalan dengan Abdullah bin Mubarak duduk bawah, pegang tali unta tu, makcik tu di atas. Jalan-jalan sampai kat rombongan. Bila sampai kat rombongan, Abdullah bin Mubarak tanya, makcik, kamu ada anak di sini tak? Ada tak siapa-siapa saudara kamu? Makcik tu jawab, dia ada anak, tapi saya tak apa ayat tu, minta maaf banyak-banyak. Dia beritahu kata ada anak. Abdullah bin Mubarak tanya, anak makcik nama apa? Nama apa anak makcik? Tengok dia jawab apa? Dia jawab, wa nadaina ayya Ibrahim ya Yahya khuzil kitab biquwwah ya Musa alqi 'asak. Agak-agak nama anak ada nama apa? Ya Yahya khuzil kitab biquwwah, wahai Yahya, kan, ambillah kitab ni dengan kekuatan. Ayat nombor 1 ni agak-agak anak dia nama apa? Yahya. Kan? Wa nadaina ayya Ibrahim, Nabi Ibrahim. Ya Musa alqi 'asak. Musa.
Rupanya anak makcik ni nama Ibrahim, Yahya, Musa. Kemah hebat gaya cara macam ni, kemah hebat. Jenuh cari ayat kita kan, cari nama apa. Sayyidina Abdullah bin Mubarak masuk dalam rombongan tersebut, panggil anak dia. Makcik tu pun, anak-anak dia pun mari ke makcik tu. Makcik tu kata pergi beli makan. Tak silap saya ayat ni ada dalam suratul Kahfi. Cerita pasal pergi ambil makanan. Tak apalah, saya tak apa ayat tu, minta maaf banyak-banyak. Habis bagi makan jamu sikit sebagai ucapan terima kasih lah pada Abdullah bin Mubarak ni. Last kali Abdullah bin Mubarak tanya dekat anak-anak dia. Point ni kita nak ambil malam ni. Anak dia ditanya, Abdullah bin Mubarak tanya, aku nak tanya kamu, sejak bila mak kamu berkeadaan macam ni? Sejak bila mak kamu duk cakap ni, guna ayat Quran ni, sejak bila? Anak-anak dia menjawab, ibu kami berkeadaan begini sejak 40 tahun yang lalu. Bukan sehari tu, 40 tahun yang lalu. Sebab apa? Poin dia tadi yang kita baca tadi tu. Kerana beliau amat takut dengan catitan tersebut. Maksud dia takut ni, catit. Wa ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Faham kan saya duk cerita? Senyap nampak gaya. Kau pakai duk sedih, tak boleh rentas negeri kau macam mana dah. Tak boleh lah, tak ada harapan lah kan. Asal sampai lepas raya, dekat raya di sini je lah. No? Raya di tempat masing-masing je lah. Tak apalah, poin kita nak sebut berkaitan dengan isu manusia terdahulu dengan Al-Quran. Cuba kita tengok, sangat-sangat mahir, sangat-sangat pulun dalam menghafal Quran. Imam Malik, saya rasa semua orang tahu belakang, Imam Darul Hijrah. Kan Imam Malik waktu mengajar hadis, waktu duduk di rumah, orang main rumah. Kalau orang tu main nak tanya apa, kami kena datang ni nak tanya soalan, nak tanya hukum hakam fiqh, Imam Malik akan jawab soalan tersebut, jawab terus ya. Saya rasa cerita tu tutup wuduk sebut lalu dah. Tapi kalau yang datang nahnu natlubul hadis, kami main ni nak mengaji hadis. Kan Imam Malik akan masuk dulu, mandi, pakai baju baru, pakai minyak wangi, pakai serban, boh toilasan, kain atas tu. Kemudian duduk di kursi yang special, kursi yang khas. Itu baru cerita tentang hadis. Okey, selesai. Penghormatan Imam Malik kepada hadis sangat-sangat tinggi. Tapi bila datang bulan Ramadan, Imam Malik radhiyallahu taala anhu meninggalkan pengajian hadis. Beliau menyibukkan diri dengan membaca Quran. Baca Quran. Sebab tu kita kalau boleh ni, nuzul Quran ni, bulan Ramadan ni bulan diturunkan Al-Quran. Sebab tu kalau boleh biar habiskan masa banyak dengan Quran pun tak apa. Boleh baca, baca. Saya tak sempat baca Ustaz, pasang, dengar. Syekh Mutawalli Sya'rawi pernah ditanya, ada orang tanya beliau berkaitan dengan isu surah Kahfi. Beliau pesan suruh baca surah Kahfi setiap Jumaat. Tapi ada seorang bertanya, kata saya tak boleh baca, saya ni sibuk urusan. Beliau mengatakan jika tidak boleh membaca, dengarkan bacaan. Makna kalau tak boleh baca, dengar. Senyap lagi sekali. Boleh noh? InsyaAllah nah, kita nak minta sama-sama ambil manfaat daripada perkara tersebut berkaitan dengan Quran lah. Nah, insyaAllah. Dan dalam ni disebut berkaitan dengan yang ni yang saya baca tadi, dalam ni disebutkan beberapa tokoh yang membaca Quran. Boleh dengar nah, ringkas-ringkas. Sayyidina Uthman bin Affan yakhtimul Quran fi kulli raka'atin kathiran. Sayyidina Uthman khatam Quran setiap malam, banyak kali mengkhatam Al-Quran. Maksud dia, boleh kata dalam kehidupan beliau banyak kali khatam Quran dalam satu rakaat. Imam Abu Hanifah sama juga khatam Quran dalam satu rakaat, banyak kali dibuat. Dan beliau pada bulan Ramadan khatam Quran 2 kali satu hari, siang sekali, malam sekali. Siang sekali, malam sekali. Allahu Akbar. Tahu nak cerita ni mana-mana. Ni antara contoh tokoh-tokoh. Ni tak tahu lah kalau ayah nak ambil no. Orang dulu dengan Quran sampai tahap macam ni no. Adik-adik kalau boleh ambil no. Saya start baca kitab ni rasa jam sungguh. Diceritakan di sini berkaitan dengan Al-Imam Abdullah bin Hasan bin Saleh Al-Bah. Ni antara ahli keluarga Nabi SAW. Beliau menceritakan
ayah aku yang bernama Hasan ditimpa dengan demam yang sangat teruk. Saya terjemah Melayu lah bagi cepat. Sehingga kepanasan badannya tu sangat-sangat tinggi. Sangat tinggi. Dan rupanya ayah beliau ni sewaktu masih hidup, sewaktu sihat, ayahnya di antara orang yang khatam Quran dalam satu rakaat. Sama, ayahnya sentiasa membaca 9,000 kali surah Al-Ikhlas fi rakaatin. Sehingga disebut dalam kitab ni, ayah dia akan semayang satu malam 2 rakaat sahaja. Rakaat yang pertama dibacakan ayat Al-Quran, baca Al-Quran. Rakaat kedua diulang surah Al-Ikhlas 9,000 kali. Wallahu alam, berkat masa malam Allah Ta'ala bagi pada dia. Baca tu. Waktu sihat, itulah amalan setiap malam. Tiap-tiap malam buat benda tu. Tapi bila main waktu sakit, kau tengok ni, dalam sakit keadaan demam sekali, falamma jaa, bila tiba waktu dia bangun bertahajud, dia bangun malam tersebut, faqama yusalli, dia bangun semayang juga walaupun demam. Faqara'a fi awwali raka'atin ajza'an minal Quran. Kalau hari biasa, rakaat pertama khatam, rakaat kedua 9,000 kali surah Al-Ikhlas. Waktu sakit demam teruk, rakaat pertama baca beberapa juzuk daripada Al-Quran. Wa fi tsaniyah, dalam rakaat yang kedua pula, iddata alaf min surah Al-Ikhlas. Dia baca beberapa ribu kali daripada surah Al-Ikhlas. Thumma adat ilayhi al-humma. Lepas tu main pula demam. Poin dia apa? Poin yang saya nak kongsi pada malam ni, rupanya orang dahulu waktu sihat mereka dengan Quran, waktu sakit pun mereka tetap dengan Quran. Sebab tu kita yang hadir pada malam ni, kalau boleh ambil sikit lah. Kalau boleh ayah-ayah, ibu-ibu sekalian, adik-adik sekalian, kalau boleh Quran baca. Bakat-bakat baca. Minta tolonglah, kalau boleh tambah-tambah lah. Ni sekarang kita dah ada 18 bulan dah ni, 19. Kalau boleh siapa yang nak baca Quran sehari sejuzuk, kalau boleh topak lebih sikit. 10 hari terakhir ni tambah. Siapa-siapa yang rasa baca Quran sehari 5 muka, tambah. Minta tolong saya lah, minta tolong lah. Isu Quran ni kalau boleh tolong perbanyakkan. Sebab sekarang kita berada di akhir zaman. Sebagai penutup lah malam ni, tak kira ikut ada siapa nak sambung tarawih lagi, ringkas-ringkas ni lah. Ayah pernah dengar ada satu hadis, ulama bahas hadis ni, ada kata dhaif lah, dhaif jiddan lah, tak apalah, kita nak ambil pengajaran sahaja. Kan ada hadis Nabi bersabda, ya'ti 'alan nasi zamanun, akan mai satu zaman, la yabqa minal Islam illa ismuh, Islam tinggal nama, wala yabqa minal Quran illa rasmuh, tidak tinggal daripada Quran melainkan tulisan. Saya translate dalam bahasa kampung kita bagi senang faham. Quran tinggal tulisan ni, ulama bagi banyak makna, kita ambil 3. Nombor 1, rupanya bila mai akhir zaman, Quran tinggal tulisan dengan makna Al-Quran tidak lagi dibaca. Itu nombor 1. Rupanya akhir zaman orang mula tak baca Quran. Sebab tu hati-hati. Makna yang kedua, Al-Quran dibaca tapi tidak difahami dan tidak diamalkan. Itu nombor 2. Quran baca, orang pakat baca, ulun dengan lagu, dengan qiraat dan sebagainya, tapi orang tak mengaji isi kandungan Quran. 2. Dan yang ketiga, yang ni yang paling menakutkan, Al-Quran dibaca, dipelajari, tetapi diselewengkan oleh orang-orang tertentu. Ni akhir zaman. Rupanya akhir zaman akan mai satu suasana, Al-Quran orang baca Ustaz, orang terjemah Ustaz, orang mengajar Ustaz, orang ulas Ustaz, tapi orang pusing. Adik kepada mantan mufti Pulau Pinang, Tok Saleh, sekarang beliau tak sihat. Waktu tengah duduk makan tu, tiba-tiba ada satu orang sahabat daripada Ipoh, dia mai duduk sebelah, dia kata, tunggu, nak tanya sikit boleh tak? Kami ni pergi mengaji di satu tempat, okey. Dia kata ada satu orang ustaz tu, dia mengajar lama di masjid, di surau tu, di tempat tu. Dia kata ustaz tu mengajar, dia sebut macam ni. Dia kata kita ni sebenarnya, ni contoh mudah lah. Dia kata kita ni sebenarnya daging babi haram dimakan. Dia kata daging babi tak boleh makan. Tapi dia kata tulang babi boleh. Dia kata kulit babi boleh. Lemak babi boleh. Apa yang berkait dengan babi semua boleh, melainkan dagingnya. Lepas tu dia tanya, dia baca dalil, dia kata dia menggunakan dalil Al-Quran,
hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir tu. Diharamkan kamu hurrimat alaikumul maitah, diharamkan kamu bangkai, waddam darah, walahmul khinzir dan juga daging khinzir. Jadi dia ambil daripada dalil tersebut, dia buat ulasan mengatakan bahawa Al-Quran, babi yang haram dagingnya, yang lain semua boleh. Dia kata sakit kepala kami, hak mengaji tu, hak mana reti, hak mana duk mengaji lama, dia kata okey, hak mana baru mengaji tu nampak, oh cantik, dia kata babi ni daging je haram, hak ni semua halal. Dia kata kacau. Ada satu pihak di Selangor, sebut negeri juga dah. Ada satu pihak di Selangor, hak ni pun kemahiran. Semayang dalam keadaan rokok sekali, sujud sekali. Ibadat dia bila sebut kata solat, rokok sekali, sujud sekali. Bila tanya dalil mana, dia kata surah Al-Fathu ayat terakhir. Kan adik-adik dia baca kan? Muhammadur Rasulullah. Muhammad ini utusan Allah. Walladzina ma'ahu, orang-orang yang bersama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam ini, para sahabat, asyidda'u 'alal kuffar, keras dengan orang kafir, ruhama'u bainahum, berlemah lembut sesama orang Islam. Tarahum, kamu akan melihat mereka, kamu lihat mereka ruk'an, rukuk, sujada, sujud. Jadi dia kata semayang, rukuk dengan sujud, selesai. Jauh. Ni akhir zaman, cukup banyak kan. Tambah kita pada zaman internet, lagi banyak benda mampu. Sebab tu kita minta kalau boleh yang hadir pada malam ni, nombor satu, bersempena dengan nuzul Quran. Nombor satu, tolong banyakkan membaca Quran. Nombor dua, tolong belajar memahami isi kandungan Quran. Dan yang ketiga, kalau boleh tolong pertahankan Al-Quran daripada diselewengkan. Minta tolong semua-semua lah, adik-adik yang hafal Quran, sama-sama lah adik-adik disebut Ahlullah. Orang yang menghafal Quran ni, Quran di dalam dada disebut Ahlullah. Orang yang menghafal Quran. Jadi oleh kerana kamu mendapat gelaran Ahlullah, jadi kamu perlu mempertahankan, semualah perlu mempertahankan Al-Quran yang diturunkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Boleh noh? Insya-Allah noh. Sikitlah tazkirah ringkas. Malam ni skema sikitlah. Saya naknya ketak ni. Tutup guru ramai. Kalau kuliah duha tu boleh berapa ya? Boleh noh? Insya-Allah mudah-mudahan sedikit perkongsian pada malam ini sama-sama boleh ambil faedah dan manfaat. Mudah-mudahan dapat dijadikan sebagai panduan. Jadi saya rasa cukup sekadar itu dulu untuk malam ni. Apa yang baik daripada Allah Ta'ala, yang buruk kelemahan diri saya sendiri, mohon maaf terkasar bahasa, tersalah kata. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.